Hai semua, Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Jadi cikgu harap semua ahli kelas elektrik tahun 1 semuanya sihat-sihat saja. Okey, masih tak terlambat lagi rasanya untuk cikgu ucapkan selamat hari raya. Okey, jadi bermula pada minggu ni kamu dah pun bermula dengan sesi PDPR. Okey, jadi hari ni kelas kita hari Rabu 19 Mei 2021. Kelas kita adalah pada jam 3 petang. Okey. Jadi untuk hari ini cikgu tak buat kelas online. Okey. InsyaAllah esok. Jadi untuk hari ini cikgu buat dahulu video ringkas penerangan dan selepas daripada kamu tonton video ni, cikgu akan bagi satu link. Link ni adalah mengandungi soalan untuk kamu jawab. Okey, jadi soalan ni taklah susah, soalan mudah sahaja. Jadi kamu klik link tu dan jawab. Jadi bila kamu jawab dan hantar klik link tu dan jawab, maksudnya cikgu kira sebagai kehadiran kamu untuk hari ini. Okey? Alright. Jadi untuk hari ini cikgu cadang nak masuk tajuk yang baru iaitu tajuk yang kedua. Okey, jadi sebelum cuti hari tu cikgu dah ada bekalkan modul. Jadi cikgu harap kamu bawa balik modul tu dan untuk penerangan cikgu ni sambil kamu tengok video ni kamu rujuk modul kamu dan cuba buat latihan bersama-sama. Okey? Alright. Jadi dalam semester 1 ni kita ada 3 bab. Jadi bab yang pertama algebra. Okey, jadi cikgu rasa dah selesai untuk algebra. Okey, jadi untuk PDPR kali ni cikgu terus masuk bab yang kedua. Okey. So bab yang kedua adalah persamaan linear dan bab yang ketiga adalah persamaan kuadratik. So bab kedua dan ketiga ni hari tu cikgu bagi dah combine sekali. Jadi agak tebal lah. Okay, jadi kamu jaga baik-baik. Jangan tercabut apa semua. Okay, jadi untuk hari ni bab 2. Jadi jom kita tengok. Okay, untuk bab 2 ni tajuk persamaan linear. Okay, so dalam persamaan linear ni kita ada persamaan linear dalam satu pun boleh ubah dan juga kita ada persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okay, tapi untuk yang awal ni, hari ni kita nak tengok dahulu persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Okay, so persamaan linear ni, kalau sebut persamaan linear, okay, kita kena tahu perkataan linear. Okay, so dia punya keyword dia dekat sini adalah linear. So bila linear bermaksud kuasa pemboleh ubahnya ialah 1. Okay, jadi bila persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, okay, so ada persamaan yang satu pemboleh ubah ni maksudnya hanya ada satu pemboleh ubah tetapi pemboleh ubah yang sama. Maksudnya kalau ada beberapa sebutan ditulis dengan pemboleh ubah, katakanlah X, okay, dia mesti dekat sebutan lain pun mesti X juga. Maksudnya pemboleh ubah yang sama. Dia tak boleh pemboleh ubah yang berbeza. So itu maksud persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay. So perkara yang pertama sekali untuk kamu tahu adalah bagaimana kita nak menulis. Okay, bagaimana nak menulis persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, so bagi pernyataan yang diberi dan begitu juga sebaliknya. Okay, maksudnya di sini kita boleh tengok contoh. So kamu tengok dulu contoh. So contohnya ada dekat muka surat pertama. Dekat surat cikgu Jom kita tengok. Ni muka surat 1 Okay, so kamu rujuk modul contoh 1. Okay, so tengok contoh ni. Okay, sebelum kita nak jawab soalan nombor 1 kat sebelah tu, kita tengok contoh. Okay, soalan dia adalah tulis persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi pernyataan berikut. Okay, so pernyataan yang diberi adalah apabila 10 ditolak daripada 3 kali suatu nombor, okay, hasilnya ialah 7. Okay, so dekat sini ada perkataan suatu nombor. So suatu nombor ni maksudnya kita tak tahu apa nilai, jadi kita wakilkan dengan pemboleh ubah. So dekat sini, okay, untuk soalan ni dia wakilkan dengan pemboleh ubah X. Okay, so tengok kat sini.
Okay, so 3 kali suatu nombor maksudnya 3 kali X. Jadi dia tulis macam ni lah, 3X. Okay, alright. So sekarang ni siapa yang kena tolak? Yang kena tolak, yang ditolak adalah 10. Jadi bermaksud 3X tolak 10. Hasilnya, so hasilnya kat sini kita boleh tukar jadi bentuk tanda sama dengan. Okay, so sama dengan 7. Jadi kita dah berjaya menulis satu persamaan linear daripada pernyataan yang diberikan. So daripada pernyataan, kita tukar jadi bentuk persamaan linear. Okey, boleh Okey, so sekarang kita tengok yang ini. Soalan nombor 1. Tulis persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi pernyataan berikut. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, dia bagi tahu apabila suatu nombor. Suatu nombor ni kita tak tahu apa nilai dia. Okey, jadi kita boleh wakilkan dengan pemboleh ubah lah. So, katakanlah nak senang, yang biasa kamu guna macam tadi soalan, kita wakilkan dengan huruf X lah, senang. Okey, alright, so apabila suatu nombor digandakan 5 kali, hasilnya ialah 18. So, kita ada perkataan hasilnya. So, hasilnya dekat sini, kalau kita nak tukar kepada ayat matematik, dia akan jadi maksudnya macam tanda sama dengan. So, digandakan 5 kali, maksudnya 5 kali X. Okay? So, dia akan jadi macam ni lah. 5 kali X ataupun 5X. So, 5X, hasilnya tu maksudnya kita tulis tanda sama dengan 18. So, macam ni. Okay, jadi kita dah pun berjaya tulis satu persamaan linear daripada pernyataan yang diberi. So, ini pernyataan, ini adalah dia punya persamaan linear. Okay, so tak perlu selesaikan apa-apa lagi. So, untuk yang pertama ni latihan untuk menulis persamaan linear. Okay, so itu yang pertama yang kamu perlu tahu. Okay, so sekarang ni terbalik pula. Kita tengok contoh yang kedua. Tadi daripada pernyataan nak tulis persamaan linear. Sekarang daripada persamaan linear nak tulis pernyataan. Okey, so sekarang kita tengok persamaan linear yang diberikan dekat contoh ni adalah X tambah 3 sama dengan 8. Okey. So tengok ni, X tambah 3 sama dengan 8. Okey, jadi X ni kita tak tahu apa nilai dia. Okey, so X ni kita tak tahu apa nilai dia. Jadi bila kita nak tulis dalam bentuk pernyataan, so dia akan jadi suatu nombor. Maksudnya kita tak tahu apa nilai. So X dia akan jadi suatu nombor. Okey, sekarang suatu nombor sekarang ni dia tambah 3 kan. Jadi dekat sini dia buat ayat ditambah dengan 3. Hasilnya maksudnya daripada sama dengan, dia tukar jadi ayat dia hasilnya. Jadi sama dengan 8, maksudnya hasilnya ialah 8. Okey, jadi daripada persamaan dah tukar jadi bentuk pernyataan. So, yang ni pun kamu kena tahu juga macam mana nak buat. Okey, sekarang ini contoh. Okey, sekarang kita tengok latihan dekat sebelah dia. Okey, ni latihan dia. Tulis pernyataan bagi persamaan linear. So, persamaan linearnya adalah Y tolak 4 sama dengan 8. Okey, so Y tolak 4 sama dengan 8. Okey, so sekarang kat sini kita ada Y. Y ni kita tak tahu apa nilai dia. Jadi, kita boleh tulis dia sebagai suatu nombor. Macam contoh dekat sebelah tadi. Okey, suatu nombor. Macam tu. Okey, so macam ni tadilah. X tu, daripada X, kita nak tukar kepada pernyataan, kita cakap dia sebagai suatu nombor. Sebab kita tak tahu apa nilai dia. Okay? Alright. So, sama juga macam latihan yang ini. Y tu maksudnya kita tukar dia jadi bentuk pernyataan, dia akan jadi suatu nombor. Maksudnya apa nombornya kita tak tahu. So, kita tulis dia sebagai suatu nombor. Okay, jadi sekarang cuba tengok. Okay, Y tolak 4. Jadi, siapa yang ditolak? Y ke 4? Yang ditolak adalah 4. Okey. So kalau kita nak buat ayat, dia akan jadi macam ni Apabila
apabila siapa yang ditolak tadi? Yang ditolak adalah 4. Jadi kita buat macam ni. Apabila 4 ditolak, okey, sebab 4 yang ditolak. Siapa yang menolak? Yang menolak adalah Y. Jadi Y tu suatu nombor. Okey. So apabila 4 ditolak oleh suatu nombor macam ni. Okey, apabila 4 ditolak oleh suatu nombor sama dengan 8 tu, kita boleh tengok ayat dia macam ni. Sama dengan 8 maksudnya kita boleh gunakan pernyataan hasilnya ialah 8. Okey, so apabila 4 ditolak oleh suatu nombor, hasilnya ialah 8. So ini solution dia. Okey. Dah siap. Okey, so daripada pernyataan dekat atas, daripada persamaan, kita tukar dia jadi pernyataan. Okey, so hari ni ada 2 perkara yang kamu dah belajar, yang cikgu dah ajar untuk PDPR hari ni. Yang pertama, daripada pernyataan macam ni, okey, daripada pernyataan, maksudnya daripada ayat-ayat, kamu tukar kepada bentuk persamaan linear. Okey, dan terbalik pula, daripada persamaan linear, okey, kamu tukar kepada bentuk ayat. Jadi ini adalah 2 perkara yang cikgu ajar pada hari ini dan yang perlu kamu tahu pada hari ini. Jadi selepas daripada menonton video ni, cikgu akan bagi link tu, kamu jawab 2 soalan ni berkaitan dengan apa yang cikgu terangkan tadi. Okey? So soalannya mudah saja, 2 soalan. Jadi jawab, dan cikgu akan kira tu sebagai kehadiran untuk hari ni, tahu? Okey? Jadi jawab, jangan tak jawab. Okey, jadi sehingga setakat ini saja dulu. Okey, insya-Allah untuk kelas lagi satu, cikgu boleh buat kelas secara Google Meet. Jadi hari ni kamu tonton video ringkas untuk kelas kita pada hari ni. Okey, jadi sehingga setakat ini saja dulu. Kita jumpa dalam kelas yang berikutnya. Okey, bye. Assalamualaikum.